Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Ini Inklusif. Malam ini kami bawakan khas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad. Assalamualaikum. YB, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar, Andy? Baik, YB sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah meski dalam kesibukan YB. Okay. YB menjadi Menteri Agama dalam sebuah negara multi-religion ini bukan mudah. Apa pendekatan yang YB gunakan untuk memastikan keharmonian beragama dalam sebuah keluarga Malaysia ini kekal terpelihara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Andy dan sidang penonton yang saya hormati sekalian. Bertitik tolak daripada persoalan berkenaan dengan kemajmukan dalam masyarakat dan saya pula diamanahkan untuk menjaga bahagian hal ehwal agama. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Hujurat yang sering kita dengar, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai manusia, aku telah menjadikan kamu ialah daripada laki-laki dan juga perempuan. Dan juga aku jadikan kamu dari kalangan berbagai-bagai puak ataupun berbagai-bagai kaum. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kenal, mengenali dari kalangan kamu. Sesungguhnya ialah ini merupakan satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada kita apabila kita hidup di dalam masyarakat majmuk macam ni, dah tentulah apa konsep dia ialah li ta'arafu. Maka jangan kita anggap bahawasanya apabila sebut tentang masyarakat majmuk ni kita anggap satu ancaman, satu benda malapetaka, satu benda musibah. Sedangkan ini ialah Allah Ta'ala yang jadikan orang Cina, Allah Ta'ala jadikan orang India, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, Allah Ta'ala jadikan berbagai-bagai etnik, bangsa dan sebagainya. Maka sudah tentulah pendekatan-pendekatan yang kita buat kerana asas yang pertama yang perlu kita lakukan ialah untuk kita ni kenal, mengenali. Bila sebut tentang konsep Malaysia ni, kenal mengenali. Saya jiran saya waktu saya duduk di Kuala Lumpur tu, jiran saya ialah seorang India yang beragama Hindu. Saya duduk sudah lama dengan dia sebelahnya, tidak timbul masalah. Malahan kadang-kadang bila saya balik kampung, tinggal rumah, saya suruh dia itu untuk tengok rumah saya. Dan begitulah juga dia. Kalau kadang rumah saya ni, kebetulan kampung saya ni ada banyak buah-buah durian, manggis, rambutan sebagainya, kita beri kepada dia sebagai untuk ikram, sebagai dia itu sebagai untuk nak meraihkan. Dia adalah merupakan jiran tetangga kita. Yang penting ialah li ta'arafu. Lepas kita kenal dia, baru orang panggil tafahum. Tafahum ni ialah kita faham memahami. Dalam konteks kita dengan dia, dia faham kita punya pegangan agama kita. Kita juga faham tentang pantang larang yang ada kepada dia. Jadi itu secara tak langsung kita akan berlakunya keserasian dalam wujudkan benda ni. Yang akhirnya orang panggil takaful, tolong-menolong. Kalau dia ada menimbulkan kepada dia itu kesusahan pada diri dia, keluarga dia, maka kita perlu untuk kita nak bantu. Maka ini konsep yang perlu kita tanamkan apabila kita bercakap tentang masyarakat majmuk. Inilah pendekatan-pendekatan yang kita sebut apabila sebut tentang keluarga Malaysia. Ya, rumusnya KFT, kenal, faham dan tolong. YB itu pendekatan yang akan digunakan. Ya. Apa isu utama yang mahu segera YB selesaikan dalam tempoh 100 hari selepas dilantik ke jawatan ini, YB? Sudah tentulah apabila saya diamanahkan ketika secara resminya saya masuk jabat 1 hari bulan September. Maka sudah tentulah waktu itu masih lagi kita tengok suasana keadaan pandemik masih lagi tinggi waktu itu. Maka sudah tentu saya bersama-sama dengan timbalan saya, Datuk Marzuk, dan juga bersama-sama dengan 14 agensi di bawah saya. Kita memikirkan macam mana untuk kita nak keluarkan suasana rakyat hari ini daripada pandemik kepada endemik. Daripada seripat orang kata ditimpakan dengan keresahan, kesunggulan, keduka cita, sedih sebagainya. Kita perlu untuk menggembirakan mereka. Sebab tu kita merancang antara benda yang perlu kita buat. Sebab tu antara perkara yang saya letakkan 5 insentif yang saya berikan, antara yang berkaitan dengan soal keluarga, berkaitan dengan soal emosi, berkaitan dengan soal surau masjid, berkaitan berkenaan dengan pembangunan masyarakat, ekonomi. Maka itu merupakan tumpuan kepada
kepada saya untuk kita lakukan. Dan saya arahkan kepada semua agensi-agensi di bawah saya memberikan tumpuan kepada persoalan ini. Saya nak kepada rakyat yang berada di negara ini, khususnya biar di atas meja mereka itu ada makanan. Walaupun mungkin kita tak dapat selesai dengan semua benda. Kerana kita agensi kita semata-mata, tapi sekurang-kurangnya tugas kita ini ialah tugas yang perlu untuk memberikan kepada mereka ini makanan. Kerana saya berpegang dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata, ma amana nabi. Orang tu tak dianggap beriman, sempurna iman dia. Sedangkan dia itu man bata syab'an. Dia tidur dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ja'i'. Jiran mereka itu dalam keadaan yang lapar. Maka sebab itu kita nak supaya perkara-perkara seperti begini diberikan keutamaan dalam masa 100 hari ini. Benda-benda lah yang menjadi keutamaan. Hatta KPI yang saya letakkan kepada semua agensi saya, dan juga KPI lah juga saya kemukakan kepada PMO, kepada Jabatan Perdana Menteri pun juga sama. Antaranya ialah kita nak berikan konteks wilayah ini melalui musaadah tijariah, maknanya pertolongan kepada orang-orang yang nak berniaga peringkat awal. Kita beri sebanyak RM3,000 untuk 700 orang peserta. 700 peserta, maknanya lebih kurang 21 juta kita belanjakan dalam konteks musaadah ini. Begitu juga yang keduanya, kita nak menyediakan iaitu My House, iaitu dikendalikan oleh APIM, untuk berikan tolong pada mereka-mereka yang nak baiki rumah sebagai itu untuk seluruh Malaysia. Kita carikan dalam masa 100 hari, kita harapkan dapat selesaikan. Dan kemudiannya lebih kurang 8,000 lebih kita nak latih untuk entrepreneur supaya mereka ada usahawan tadi. Ini yang kita kemukakan untuk mencapai dalam masa 100 hari, maknanya no honeymoon. Saya beritahu pada agensi saya no honeymoon. Saya pun sama. Alhamdulillah, maknanya Tuhan bagi lagi kekuatan kat saya untuk saya melaksanakan amanah ni. Tak cukup tidur, YB? Tidur tu kurang. Tidur sikit. Demi rakyat, YB. Demi rakyat. Banyak KPI sudah ditetapkan oleh YB dan kementerian. Bagaimana budaya kerja yang YB ingin tekankan kepada warga kementerian untuk memastikan kesemua KPI itu tercapai? Sebab tu saya setiap minggu, pagi tadi, 8.30, saya sudah untuk mengadakan mesyuarat bersama agensi. Setiap minggu, setiap hari Minggu, hari Isnin, saya mengadakan semua 14 agensi melaporkan terhadap apa yang saya nak berdasarkan kepada mereka sendiri yang telah kemukakan program-program yang mereka nak buat sepanjang 100 hari ini, dan juga untuk program sepanjang masa. Dan saya lantik seorang PIC dia untuk kendalikan supaya proses desk officer ni, untuk mereka ni perhati supaya bukan saja kita rancang, kerana kita tahu di dalam soal program yang kita nak buat, kadang-kadang kita boleh merancang tapi kita tak boleh laksana. Kadang-kadang pula kita boleh laksana tapi tidak ada penilaian. Sebab tu tiga-tiga benda ni saya nak supaya perkara itu bukan saja menjadi retorik on paper saja ataupun cantik di segi perancangan, tetapi gagal dari segi pelaksanaan. Saya nak supaya ini merupakan amanah rakyat kepada saya. Kerana Nabi sebut, dia kata khairun nas, sebaik-baik manusia itu ialah orang yang anfa'uhum linnas, orang yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Perancangan sudah dilakukan, YB, sangat baik, tapi kita perlu bersetuju mengenai dengan informasi. Bantuan sudah ada, tapi kalau rakyat tidak dapat informasi, bantuan juga tidak mampu untuk diberikan ataupun diperoleh. Dalam aspek penambahbaikan informasi, apa yang YB rancang untuk lakukan? Okey, kalau kita tengok dalam konteks wilayah tadi, saya katakan tadi, dalam konteks wilayah tadi, kita ada satu, orang kata, ada moto rider untuk pergi hantar tim yang menghantar makanan, dan juga ada respon tim untuk mendapat laporan daripada mana-mana pihak, daripada jawatan kuasa perumahan dan sebagainya, untuk mereka ini pergi hantar makanan. Itu satu perkara yang keduanya, kita minta kerjasama daripada surau masjid yang ada senarai nama sebagainya. Malahan juga kita membuka gerobok-gerobok makanan ini, gerobok-gerobok rezeki ini, kita buka, termasuklah kepada orang bukan Islam sendiri pun, yang mereka kesusahan, mereka boleh datang. Kita nak jadikan masjid ini sebagai tempat bersosial, bukan saja tempat untuk beribadah semata-mata, tapi tempat untuk bersosial, untuk berekonomi, untuk kita menolong dari kalangan orang. Kita nak hidup balik syiar apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga kalau di luar daripada sana pun kita minta bantuan daripada, kita harapkan supaya jentera-jentera kita di peringkat kampung, JPKK sebagainya, mereka ini mesti berperanan kerana mereka ada senarai nama B40, orang yang senarai nama Ikasih sebagainya. Perlu mereka ini
disantuni dan diberi bantuan. Ya, selain agensi di bawah kementerian, pendakwah dan juga influencer di media sosial juga memainkan peranan penting untuk menyebarkan informasi termasuklah berkenaan dengan COVID-19. Pandangan YB mengenai pendakwah dan influencer di media sosial ini, dan apakah langkah untuk memastikan bahawa setiap dakwah yang mereka sebarkan itu tidak sama sekali melencong daripada apa yang sudah ditetapkan oleh kerajaan ataupun pihak berkuasa agama negara? Ya, oleh kerana zaman hari ini zaman langit terbuka. Ya. Macam kita sendiri pun dulu kita terpaksa minta dengan KDN, pencetak sebagainya. Zaman hari ini kitalah penulis, kitalah wartawan, kitalah sebagainya, kita boleh buat apa saja zaman hari ini. Begitu juga pendakwah pun sama, dia boleh bercakap apa saja nak cakap. Tapi dengan sebab itu saya meraihkan kerana mereka juga merupakan penyumbang kepada kepahaman ilmu, penambahan ilmu, penyebaran ilmu kepada masyarakat keseluruhannya. Maka sebab itu kita tengok mereka ini banyak memberikan sumbangan-sumbangan sebagainya. Maka kita harapkan dalam masa yang sama ada benda-benda jangan timbulkan kontroversial. Ya. Itu kontroversial. Kita kena, macam saya sebagai ustaz, ada setengah benda makruh tapi haram pada saya. Maksud dia ada benda-benda yang makruh pada orang saya sebagai ustaz tak boleh buat benda itu. Termasuklah selebriti, pendakwah ni, mereka tengok. Mungkin dia tak kenal orang, tapi orang kenal dia. Kan? Macam saya tak kenal tuan-tuan penonton semua di rumah ni, tapi penonton-penonton kenal saya. Maka sebab tu saya kena jaga. Saya kena jaga benda-benda ni, walaupun kita katakan konsep orang panggil ihsan yang Nabi SAW ajar. Dia kata anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu sembah Allah Taala seolah-olah Allah Taala tengok kamu, walaupun kamu tak dapat tengok Allah. Jadi kita walaupun kita kadang-kadang duduk bersendirian sebagai kita jangka orang tak dapat tengok buatan kita. Tiba-tiba terkeluar dalam medsos ni sekian-sekian awak dengan detail orang bagi maklumat-maklumat. Kita ingat orang tak sangka kita buat. Itu semuanya berlaku. Sebab tu kita mesti rasakan konsep itu. Kita harapkan pendakwah-pendakwah, dan saya pun telah bercadang untuk bertemu dengan pendakwah-pendakwah selebriti ni. InsyaAllah nak bertemu secara fizikal, mungkin selesai daripada pandemik ni. Saya akan buat perjumpaan untuk mereka dan meraihkan mereka, berdialog dengan mereka, dan kerana mereka merupakan penyumbang kepada keilmuan dan sebagainya tadi. Baik. Bulan ini kita menyambut Maulidur Rasul, YB. Apa ibrah kepribadian Rasulullah yang boleh kita sama-sama belajar, khususnya berkaitan dengan keharmonian dalam sesebuah negara majmuk ini, YB? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dia kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya bagi kamu itu Rasulullah itu merupakan contoh suri teladan yang cukup baik bagi orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Maka tentulah saya ni kadang-kadang saya bercakap, mungkin kadang-kadang saya tak buat. Tapi tidak baginda. Baginda bercakap tentang dia sebagai ketua keluarga yang baik. Memang baginda sebagai praktik betul. Kadang-kadang saya bercakap hebat berkenaan dengan berkeluarga, tolong isteri, tapi saya pun tak tolong isteri. Kadang-kadang kita bercakap, kita tak buat. Tapi tidak baginda. Baginda bercakap, baginda buat. Kerana itulah bila kita tengok baginda, tengok Quran, tengok baginda. Tengok baginda, tengok Quran, sama saja. Inilah kita nak tengok. Begitulah juga dalam konteks Nabi SAW telah tunjukkan kepada kita bagaimana cara Nabi dia bergaul. Nabi menjaga hubungan dengan orang-orang bukan Islam, terutamanya orang Yahudi waktu itu. Bagaimana baginda telah memberikan keperluan kepada mereka, membantu mereka, walaupun jiran baginda dari orang Yahudi sebagainya. Baginda tetap menghormati. Dan begitulah juga dalam konteks agama kita sendiri pun. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullah. Allah Ta'ala sebut, dia kata jangan kamu duduk hina. Jangan kamu hina sembahan agama orang lain. Nanti bimbang mereka pula hina sembahan kita. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga kita kena aplikasi dalam masyarakat kita yang serba majmuk ini. Ya, satu perkara baru yang saya difahamkan YB dan Kementerian Mahu bawakan adalah mengenai piagam C19 atau piagam COVID-19. Apa yang perlu kita tahu mengenai piagam itu, YB? Piagam-piagam yang kita tadi, intervensi yang kita telah letakkan tentang, saya sebut dah terawal tadi, iaitu kita perlukan kepada insentif yang kita telah lakukan 5 insentif yang melibatkan daripada pembinaan mental, pembinaan spiritual, pembinaan jasmani, kemudian kepada kekeluargaan, kepada komuniti, dan sampailah kepada soal untuk pembangunan ekonomi. Dan intervensi antara kerjasama antara agensi-agensi ini bagi memastikan
piagam ini dapat kita laksanakan. Dalam terutama kita fokus pada hari ini, keutamaan kita ialah keutamaan untuk membantu mereka yang tersepit dengan soal pandemik pada hari ini. Dan kita faham bila suasana pandemik ini macam-macam lah berlaku kan. Kita pun faham macam-macam, kita tengok tension manusia yang boleh buat macam-macam. Sebab tu kita cuba melalui agensi-agensi saya, kita ada telecounseling untuk nak counseling. Ada yang perlu pada bantuan, kita beri bantuan. Maknanya spiritual dan material ni kita tetap membantu mereka bagi memastikan bahawa piagam C19 ini dapat kita capaikan. Ya, menyeluruh bukan saja bantuan kewangan. Ya. YB, bercakap tentang pandemik COVID-19 ini telah pun mengubah cara hidup kita termasuk dalam urusan ibadah. Mengambil kira sekarang ini kadar vaksinasi sudah pun melebihi 90% dan kita pun sudah bersedia untuk hidup bersama COVID, endemik. Apakah mungkin yang boleh kita jangkakan khususnya dalam urusan ibadah? Adakah kelonggaran lebih banyak akan diberikan selepas ini? InsyaAllah, kerana kita seperti kita faham bahawasanya soal agama ini ialah dia merupakan bidang kuasa negeri. Ya. Kita tahu ialah bidang kuasanya ialah yang Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan. Itu merupakan state list yang termaktub di dalam perlembagaan kita. Begitu juga di peringkat wilayah. Kita di peringkat saya bekerjasama dengan JAKIM, Jawi sebagainya, kita untuk memohon perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Alhamdulillah, minggu ni hari Jumaat lepas kita telah pun ada keluasan untuk kita mendirikan solat Jumaat dengan boleh datang sembahyang jemaah sebagainya ikut kapasiti keluasan masjid itu tadi. Kuliah-kuliah pun telah dapat kita laksanakan, baca Yasin kita boleh buat sebagai itu ialah merupakan satu daripada usaha yang kita lakukan. Kadang-kadang orang marah kat saya. Orang kata macam-macam orang kata kat saya kan. Orang kata ni apalah Menteri Agama tak bagi orang sembahyang sebagainya. Kita kena ingat, kita kena hormat. Kita boleh beri pandangan tapi di pihak berkuasa negeri dia ada pandangan sendiri. Dia kena hormat lah. Kita tak boleh nak langgar batasan orang. Kan? Ada orang kata macam-macam. Saya pun sebulan ni orang panggil kurang sikit zikir lah. Pasal orang kata macam cakap saya kenyang tu lah. Kan? Jadi kita kena hormat lah benda-benda macam tu. Dan kita hormat juga pasal keputusan yang dibuat oleh kerajaan ni. Bagaimana kaedah hukum disebut tasarruful hukumah manutun bimaslahatir ra'iyah. Apa saja yang dibuat oleh kerajaan pemerintah itu untuk maslahat rakyat. Rakyat kita terimalah hakikat yang seadanya macam tu. Itu benda yang perlu kita lihat. Jangan kita kadang-kadang kita nak pandai-pandai sendiri sebagainya. Itu ialah merupakan satu perkara yang perlu kita lihat. Atau insya-Allah dari segi orang akan panggil umrah sendiri pun sedang dibincang untuk SOP, kita SOP yang akan semua umrah ni kita kena ingat dia bergantung dengan Motek. Motek. Cuma kita ni daripada pihak Jauhar, Jabatan Haji Waqaf Umrah ni mereka boleh berbincang bersama-sama Motek sendiri mengambil pandangan daripada kita untuk macam mana cara pelaksanaan SOP yang berjalan tadi. Ini perkara-perkara yang perlu kita kena faham, bukan saja-saja sembrono kita nak buat gitu, kita kena ada hormat, kita ikut peraturan-peraturan dan insya-Allah kita semua berdoakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kadang-kadang orang duk urusin bimbang pasal apa? Dia sedangkan Nabi sebut, dia kata apabila seorang hamba tu sakit atau dia musafir, Allah Subhanahu Wa Taala tetap menuliskan kebaikan dia sebagaimana dia itu bermukim ataupun sihat. Maksud dia waktu kita sihat hari ni, kita pergi masjid, pergi surau, sampai satu ketika nanti kita tak bolehlah untuk nak pergi masjid surau. Kita tetap diberikan kepada kita kebaikan, tetap diberikan kepada kita tentang amalan kebajikan di sisi Allah Taala. Sebab waktu kita sihat, waktu kita mukim tadi kita berikan tadi. Jadi saya rasa itulah saja. Baik, terima kasih atas perkongsian yang sangat padat dan informasi yang berhormat Senator Tun Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wal Agama. Kita harapkan lebih banyak lagi nanti inisiatif yang akan diberikan untuk membantu rakyat yang terjejas dan semoga YB terus sihat mengemudi kementerian. InsyaAllah. Terima kasih bersama dengan Inklusif YB. Doa daripada orang muda. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saling menghormati YB keluarga Malaysia. Baik, sekian saudara Inklusif malam ini. Saya Diri Zaro Hadian. Salam hormat. Assalamualaikum.